Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi washabbihi man nasara wa tabi'a wa ala ma ba'd. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه ومغفرته ورضوانه وحسن الخاتمة عند الموت ورفع درجة في الجنة ومرافقة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وابتغاء الشفاعة يوم القيامة على هذه النية وكل نية صالحة شاملة خيرات الدنيا والآخرة وإلى حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'. Jadi kita mulakan pengajian kita dengan kitab hadis Riyadhus Salihin. Sebenarnya semua kitab Riyadhus Salihin ni sama aja hadis dia. Cetakan mana pun siapa yang dah ada kat rumah bawa ajalah kan. Cuma kalau yang belum ada kita beli yang ni lah supaya mungkin muka surat dia sama dengan apa yang diiklankan. Kalau nak senang macam itulah muka surat dia sama kan. Kalau cetakan lain tu lain lah muka surat dia, cuma nombor hadis tu kadang-kadang cetakan ni nombor hadis tu dia beza sikit. Ada hadis ni dalam buku ni nombor 3, ni nombor 5. Ada sebab dia. Ada yang kiraan hadis keseluruhan kitab Riyadhus Shalihin ada 1900 hadis. Ada yang katakan lebih daripada itulah, bilangan dia berbeza-beza sikit. Sebab apa? Sebab ada hadis yang disebut dalam riwayat yang lain. Ada kitab yang dia gabung jadi satu hadis, lepas tu ada riwayat lain dia gabung jadi satu. Ada kitab lain yang tu dia taruh nombor 2. Itu yang berbeza tu. Tapi hadis semua samalah insya-Allah. Jadi sikit pengenalan tentang Riyadhus Shalihin ni, kitab yang dikarang oleh Al-Imam, gelaran dia Muhyiddin. Itu bukan nama, tu gelaran. Muhyiddin. Panggilan dia Abu Zakaria. Tu kunyah dalam bahasa Arab, ataupun kita sebut panggilan, nama panggilan. Abu Zakaria. Nama dia apa dia? Yahya. Nama dia Yahya bin Sharaf Al-Hizami. Tu keturunan. Al-Hizami keturunan. Jadi kita kena tahu nama-nama Arab ni. Kita dah ingat Abu Bakar Siddiq tu nama. Tu bukan nama dia, tapi itu kunyah dia. Kunyah ni apa? Kunyah ni yang selalunya kalau orang Arab berdepan dia ada Abu Hurairah, Abu Qasim, Abu Salim kan. Itu kunyah. Kalau kita ni bahasa Melayu kita kata nama panggilan. Pak Long Mat, Pak Ngah Mee, orang Kedah kan. Pak Ngah, Pak Long tu nama panggilan, bukan nama dia kan. Itulah Abu tadi ni nama panggilan. Kalau dalam bahasa Arab dia sebut kunyah. Kunyah. Sunnah kita ada kunyah. Ada tak kunyah ni? Selalu kalau orang perempuan, Ummu tu Ummu Habibah, Ummu Waraqah. Bukan nama dia tu, nama panggilan dia tu. Ummu tu emak Habibah. Ummu Fatimah, Mak Fatimah. Selalunya diambil Fatimah ke Habibah tadi ni nama anak sulung. Sebenarnya sebaiknya guna nama anak lelaki. Kalau dia semua anak perempuan, guna ajalah anak perempuan pun. Jadi macam saya, orang duk kata, Ustaz, Abu Salim tu adik kembar ke? Kan? Itu saya lah juga. Sama aja.
orangnya. Tu kira bapa pada Salim, anak sulung laki saya, anak laki sulung. Sebenarnya anak keempat, tapi dia anak laki yang pertama. Salim, jadi saya ni Abu Salim, bapa Salim, itu kunyah saya. Boleh, dia kira anak laki yang sulung. Kalau ada anak laki tapi anak dia yang keenam laki, ambil nama anak laki, satu tu je anak laki, kira anak laki yang sulung. Kalau tak ada semua perempuan, 3, 4, 5 perempuan semua, ambil lah anak sulung perempuan, kan? Tu kunyah. Nama panggilan dalam bahasa Arab. Nabi apa nama kunyah dia? Siapa tahu? Abu Qasim. Qasim tu anak laki sulung, anak keempat. Anak keempat Nabi, laki sulung. Qasim, Abul Qasim. Abu Hurairah, tu bukan anak dia. Itu kunyah yang Nabi bagi khas, kerana dia anggap anak dia, kucing tu anak dia. Dia belai macam anak dia. Maka Nabi panggil anak bapa kepada anak-anak kucing. Kan? Tak, dia sepatutnya anak yang sulung. Maksudnya anak lelaki. Kalau nombor 2 tu lelaki pertama. Yang pertama tu sulung tu perempuan. Kedua tu okeylah, ambil anak lelaki. Jangan pertama anak lelaki, kedua anak lelaki, dia ambil nama anak lelaki yang kedua. Anak pertama jealous pula. Kan? Anak pertama lelaki. Jadi kunyah bagi Syekh kita ni Imam Nawawi, Abu Zakaria. Khilaf ulama kenapa dia dipanggil Abu Zakaria, sedangkan dalam sejarah dia tak kahwin dan tak ada anak, kan? Mungkin ada anak saudara yang dia sayang, boleh dipanggil sebagai anak dia. Seperti contoh Aisyah, apa kunyah Sayyidatina Aisyah? Ada kunyah dia, Ummu Abdillah. Siapa dia? Abdullah, dia ada anak ada Aisyah? Tak ada. Siapa anak dia? Abdullah tu siapa? Dia sebut Ummu Abdullah, ibu pada Abdullah. Siapa Abdullah? Anak saudara, anak pada Asma, kakak dia. Siapa dia? Abdullah bin Zubair bin Awam. Asma kahwin dengan Zubair bin Awam, dapat anak sulung Abdullah. Jadi Aisyah kunyahkan dirinya dengan Ummu Abdullah, anak saudara. Boleh, dia tak ada anak, dia boleh guna nama anak saudara yang dia jaga, dia sayang. Abdullah tu juga anak saudara Aisyah. Jadi mungkin macam tu. Nama sebenarnya Yahya, nama yang dinamakan oleh ayah dia lah Yahya, ayahnya nama Syaraf. Al-Hizami itu keturunan, atuk nenek moyang dia daripada Sayyidina Hizam bin Haram, sahabat Nabi, salah seorang sahabat Nabi. Atuk nenek moyang dia lah Hizam bin Haram radhiyallahu anhu. Sebab tu dia digelar, ataupun keturunan dia dipanggil nisbah kepada Hizami, kan? Itu nisbah lagi. Kita Melayu tak ada lah nak kata nisbah pun tak ada. Kunyah pun kan, kunyah bolehlah kata nama panggilan. Contoh Pak Mae Kebau. Pasal Pak Kebau hitam kilatnya kebau. Ni tak ada kena-mena hidup mati lah saja, kan. Yang kebau tu gelaran dalam bahasa Arab lain, itu laqab. Laqab, gelaran. Yang Hizami ni, keturunan ni, nisbah, disandarkan nama. Selalunya orang ambil nama atuk nenek moyang dia lah. Macam Rasulullah SAW, Al-Qurashi, Al-Hashimi. Itu semua atuk nenek moyang Nabi lah tu. Qurashi itu nama orang, Quraisy. Atuk Nabi yang kelima kot. Hashim tu anak dia, cucu pada Quraisy. Jadi boleh Nabi kata Al-Hashimi Al-Qurashi, kan? Nisbah pada ni. Ada nisbah pada negeri dan tempat.
Boleh juga. Kalau kita Subang Jaya nak buat apa? As-Subangi. Ngi mana ada? Subanji. Ngi tak ada Arab. Kan? Subanji. Kan? Al-Qadahi. Kedah. Perak tak mau. Jadi apa? Al-Beraki. Tak boleh berak. Bu ipuh lah. Ibuhi. Dia huruf fa dia akan jadi ba. Dia akan jadi, dia tak boleh jadi fa. P tu dia akan jadi ba. Dia tak mau jadi fa. Beraki. Kelantani ada ulama Al-Kelantani, Al-Fatani, Aslanjuri. Kan, tu nisbah pada negeri, tempat, kawasan dan sebagainya. Ni Al-Hizami. An-Nawawi itu tempat. Hizami keturunan. Al-Nawawi nama tempat. Nawa. Kampung tu kampung Nawa. Kan? Kampung lahir dia dan wafat dia di situ. Nawa, saya dah sampai ke sana dan ziarah dan maqam Imam Nawawi. Maka dinisbahkan kepada Nawa, Nawawi. Tadi Kedah, Qadahi. Ipuh, Ibuhi. Kan? Nawa, Nawawi. Jadi, dan Asy-Syafi'i pula. Tu semua nisbah tu. 3 nisbah. Satu keturunan. Yang kedua tempat lahir, tempat wafat. Tempat lahir lah dia ambil. Syafi'i tu pengajian dia, pegangan dia. Macam kita semua Asy-Syafi'i ni. Kalau tak tahu nak buat apa ustaz, nak buat tempat tak reti, buatlah Asy-Syafi'i. Kan? Syafi'i tu kita punya mazhab lah. Boleh juga buat Al-Falahi. Orang Masjid Al-Falah. Kat Salwa Al-Falahi. Kan? AJK Masjid Al-Falah. Okey, lahir dia pada tahun 631 Hijrah. Bersamaan Masihi 1233. Kewafatan dia khilaf. Dalam buku ni dia kata 6 berapa tu? Ada tadi. Imam Nawawi 667. 667 wafat dia. Jadi umur dia lebih kurang 40-an. Umur 40-an. Jadi itulah keberkatan Imam Nawawi. Sebab tu dulu saya sebut, kita tak nak maksudnya hadis yang Nabi sebut, siapa yang sambung silaturahim Allah akan panjangkan usia. Panjang usia bukan bererti panjang angka umur tu. Mau tak panjang usia, panjang angka umur kita? Sampai 100? 150? Semua tak nak. Panjang sangat kan? Nyusah hidup anak-anak menyampah kan? Untuk ni bila ni. Jadi kita nak panjang berkat umur. Imam Nawawi, para imam kita semua berkat umur tu panjang. Imam-imam semua tak lebih daripada 60-an. 63, 65, 63, 65, 63, 60, 65. Jarang jumpa yang 70, 80. Tapi mana panjang umur dia orang? Panjang berkat umur, kebaikan umur tu. Dia dah meninggal umur 60, Imam Nawawi 40, tapi umur dia sampai hari ni. Macam hidup lagi lah ni hari ni. Pasal kita duk baca buku dia. Itulah berkat dia. Kita pun nak macam tu lah. Supaya yang tu lah menambah pahala dia tak berhenti. Dia duduk dalam kubur dah, tapi macam dia sedang sembahyang, dia sedang puasa, dia sedang zakat, dia sedang haji, dia sedang buat amal soleh. Sebab kita beramal dengan ilmu dia, pahala tu sampai ke dia. Biar kita duduk diam dah. Jadi dosa tak sampai, stop dah dosa, habis dah, terpadam dah. Yang pahala duduk jalan. Tu berkat umur. Kita pun nak macam tu kan? Biar umur kita berkat. Modal umur kita mungkin 60, mungkin 50, tapi kebaikannya berjalan.
anak cucu cicit jadi baik, soleh, jadi alim ulama, pahala sampai pada kita. Kita wakaf ke masjid apa semua, orang duk guna, sampai pahala. Tu berkat umur. Carilah umur yang panjang melalui berkat yang luas. Jadi kat masjid pun ada, kat madrasah sana pun ada, kat sini pun ada, yang anak soleh pun ada, hafal Quran pun ada, wakaf pun ada, segala ada. Semua masuk kan? Macam orang kadang-kadang dia dah umur 50 dah nak pencen awal, malas nak kerja. Tak apalah, income masuk. Dia pencen pun income masuk. Relax lah. Macam tu yang kita nak. Relax, tapi income jalan. Kita boleh buat kerja lain, duduk dalam kubur, aman, damai, nikmat dan segalanya. Tu Imam Nawawi umur 40-an. Dia dilahirkan di kampung Nawa di Syria. Tapi Masya Allah, masa saya pergi dulu, dekat kubur dia tu ada pokok besar. Besar betul, bukan pemeluk lagi lah, 3-4 orang peluk ni kan? Besar. Dikatakan pokok tu dah usia ratusan tahun dah. Dia macam tak ada daun, tapi tak mati-mati, tak boleh nak ni, tak boleh nak tebang kan? Tapi tak tahu, dengar cerita masa perang dulu dia orang bom kubur dia. Wallahu alam lah apa jadi, tak tahu. Jadi diziarahilah makam dia di kampung Nawa. Perjalanan daripada Damsyik lebih kurang dekat 2 jam juga kami sampai di sana. Ziarah makam Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Dia seorang yang alim, daripada anak zaman muda lagi dah nampak potensi ilmu agama dia. Pada umur 7 tahun berpunca daripada, mulanya dia ikut ayah dia ni businessman, ada kedai. Jadi dia ikut ayah dia. Ayah dia mula macam nak didik anak dia supaya jadi pandai berniaga. Tapi nampak anak dia ni macam tak jadi potensi berniaga tu. Duduk diam, pegang Quran, maka ayah dia pun hantarlah mengajak belajar hafal Quran. Tamat umur 10 tahun. Tapi sebelum tu umur 7 tahun dah nampak potensi. Bukan 7 tahun dia hafal Quran. Jadi 7 tahun tu, satu malam dia tidur, malam 27 Ramadan, diceritakan oleh Imam Az-Zahabi dan para imam yang lain kisah dia. Tidur dengan ayah dia malam 27 Ramadan. Ayah dia tak bangun lagi, dia terkejut bangun, sehingga ayah dia pun terkejut juga bangun. Kenapa engkau ni terkejut bangun sehingga mengejutkan ahli keluarga yang lain? Awal lah, tengah malam awal. Dia kata, ayah tak nampak ke ni rumah kita kenapa cahaya terang benderang? Ayah dia kata, mana? Sehingga mak dia semua ahli keluarga bangun. Mana, tak ada pun. Gelap-gelap juga, orang lain tak nampak, dia nampak. Jadi kelebihan yang Allah berikan kepada dia semasa kecil lagi, nampak cahaya Lailatul Qadar. Maka ayah dia pun yakin ni anak dia nampak ada potensi agama yang luar biasa. Dan ayah dia pun beramal malam tersebut, minta doa sehingga Allah bawa petunjuk anak dia ni jadi betul ke arah jalan agama. Satu ketika setelah tak apa lama satu, ayah dia bawa jalan ke satu tempat, lalu di kawasan seorang syekh nama Syekh Yusuf Al-Marakishi, daripada Marrakesh kot mungkin nama dia, dari Marrakeshi. Marrakesh ni di mana? Di Maghribi, Morocco. Alhamdulillah baru ni ada kot jemaah yang ikut saya pergi Marrakesh kan. Kita sampai di sana, dapatlah ziarah ulama-ulama di Marrakesh. Jadi kita Syekh Yusuf Marrakeshi tu kata, engkau ayah dia? Ya, aku ayah dia. Dia ni akan jadi seorang alim saleh, zuhud, ilmu tersebar seluruh muka dunia. Ya, ayah dia pun terkejut. Ayah dia kata, engkau ni Tok Nujum ke? Tok Bomoh kan? Tok Bomoh, Tok Nujum ke? Tak. Tu macam mana? Dia kata, ini antaqani Allah. Allah yang bicara, maksudnya sampai ilham pada aku sehingga aku cakap benda tu. Kan? Selalu kita kata, oi, dia ni macam tahu je saya nak tanya tu. Kan? Sebenarnya Allah bagi ilham, dia cakap tu. Tapi benda dia cakap tu kena kat orang tu, kena kat orang. Dia pun tak tahu apa, tapi ilham sampai, dia cakap betul. Maka ayah dia pun nampak dah potensi-potensi yang ada pada Imam Nawawi daripada zaman kanak-kanak dia lagi. Jadi sehingga umur 10 tahun tu ayah dia hantar dah pergi ke Damsyik, yang kita kata 2 jam perjalanan tadi ni. Hantar Damsyik, duduk sana mengaji.
Tinggal dah 10 tahun tu, dah tinggal dah ayah dia. Tinggalkan dia untuk belajar agama. Sehinggalah dia ialah banyak menghafal, baca kitab tu kitab ni dan sebagainya. Sehingga dah umur baru awal masih remaja dah diberi amanah untuk mengajar. Mengajar, jadi alim, ulama dan sebagainya. Sehinggalah dia wafat pada tahun 667 tu di Kampung Nawa, waktu ayah dia masih hidup. Dia meninggal dulu. Ayah dia masih hidup, ya. Dia yang meninggal dulu. Dikumikan di Kampung Nawa sehingga hari ini masih ada. Tak tahulah. Saya pergi tu tahun 2010 kot, sebelum perang. Balik itu tak lama jadi perang, kan? Jadi tak tahu apa jadi makam dia. Wallahu alam. Dalam kitab Riyadhus Salihin ni saya minat nak mengajar sebab apa? Sebab yang pertamanya memang banyak tempat lah bila saya mengajar kitab Riyadhus Salihin ni, dan nampak tajuk-tajuk dia tu sesuai untuk membentuk akhlak dan peribadi kita. Teguran kepada diri sendiri dan sebagainya. Banyak benda yang disusun tajuk-tajuk yang ada lebih kurang 300-an tajuk yang ada dalam ni. Semua lebih kurang 1900 hadis. Ada yang lebih sikit, ada yang lebih kurang demikian. Alhamdulillah, gitulah lebih kurangnya cerita. Dan Imam Nawawi banyak berhijrah. Dia pergi ke Mekah, sampai ke Mesir, menziarahi makam Imam Syafi'i. Dan dia dalam perjalanan balik daripada haji tersebut, dia singgah ke Baitul Maqdis di Syam, di Baitul Maqdis lah. Singgah ziarah itu, dan dia mula sakit dah penghujung hayat dia. Sehingga dia balik ke Damsyik, dia mula sakit tambah, dan dia balik ke kampung dia Nawa, meninggal di sana. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Jadi Imam Nawawi menyusun kitabnya Riyadhus Salihin. Kalau hadis yang ringkas, kita terkenal dengan hadis 40 Imam Nawawi, kan? Jadi Riyadhus Salihin ni agak banyak hadisnya. Dan dia kumpulkan dalam hadis ni, bukan semuanya terkumpul hadis sahih. Ada yang tarafnya hasan, ada juga sebagian ulama mengatakan ada taraf hadis dhaif. Tapi masih hadis dan boleh diguna pakai untuk apa-apa jelah tujuan-tujuan seperti galakkan dalam beramal dan sebagainya. Jadi Riyadhus Salihin ni insya-Allah mungkin kita azam bila baca ni, berazam untuk baca sampai khatam, dan kita berazam untuk mengambil ilmu daripada apa yang ditinggalkan oleh Imam Nawawi, dan kita berazam juga untuk mengamalkan keseluruhan ilmu yang tinggalkan. Itu cita-cita biar besar, kan? Kita dalam ilmu agama ni, kita cita-cita biar besar. Seperti Nabi ajar kita cita-cita besar. Bukan berangan, orang kata apa? Angan apa? Tok Jenin, Mak Jenin. Bukan. Tapi dalam agama kena macam tu. Supaya dah ada niat. Niat tu biar besar. Pahala Allah bergantung pada niat. Jadi kita niat nak khatam kitab hadis ni dan sampai belajar ilmu dan beramal. Dan insya-Allah kita akan sebarkan daripada ilmu Riyadhus Salihin Imam Nawawi. Dan insya-Allah ada peluang lain, kita cita-cita lagi nak baca lagi kitab-kitab hadis yang lain. Dan supaya kita dapat cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana kita belajar kalamnya, kalam perkataannya, perbuatannya, ikrarnya, segala hukum daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan nak mengamalkan segala sunnah yang disunnahkan kepada kita. Itu niat kita. Seperti Nabi ajarkan kita niat yang besar tu. Nabi kata, kalau kamu nak minta syurga, mintalah syurga Firdaus yang paling tinggi, yang paling hebat. Jangan minta syurga biasa-biasa. Kerana apa? Memang kalau kita tengok diri, syurga Firdaus, tengok diri, memang tak layak lah. Sebab layak tak layak syurga ni bukan kerana kita punya amalan, tapi kerana rahmat Allah. Contoh, saya dulu buat contoh bodoh ya. Contohlah kata businessman jutawan, orang kaya, dia ada hotel di Dubai, berapa bintang paling tinggi? 7 bintang lah. Contohlah, yang satu malam mungkin $1,000 tu, kan? Paling mahal ni, suite lah apa segala tinggi hebat ni. Dia ada mak dia kat kampung. Mak dia tak ada duit nak bayar satu malam $1,000, tapi boleh duduk tak? Boleh, sebab
anak dia punya. Terpulang anak dia letak yang paling mahal $5,000 ke, kan? Kalau nak tengok ke duit memang tak layak dah duduk situ, kan? Jadi macam tu contoh rahmat Allah Ta'ala. Terpulang ni syurga hak Allah. Terpulang Allah nak letak orang ni paling tinggi, bawah mana pun, hak dia punya. Bukan pada bayaran, bukan tengok pada bayaran, kan? Jadi begitulah contoh. Maka kita mintalah yang paling hebat, iaitu kita nak beramal dengan keseluruhan kitab ni, insya-Allah ala hadhihi niyah. Jadi kalau niat menyentuh, selalunya kita bertawassul Fatihah kita kepada Rasulullah SAW ala hadhihi niyah. Wa kulli niyyah salihah syamil khairatud dunya wal akhirah. Dengan niat ni yang kita tadi dan segala niat-niat yang diniatkan oleh para ulama, para awliya, para salihin, guru-guru kita, dan kita hadiah dengan berkat hadiah Fatihah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga dengan niat apa yang diniatkan oleh Imam Nawawi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi macam itulah saya dipesankan oleh seorang saleh. Dia kata nak buat apa mula-mula sekali kena biar banyak niat banyak. Nak belajar sampai habis, nak ambil ilmu sampai semua yang ada, dan nak beramal, nak khatam, nak sebarkan, biar niat tu jadi banyak, kan? Hadis pertama tentang tajuk tu nanti kita akan baca kemudian lah. Cuma nak cerita dulu bagi banyak niat, ya? Dan mulakan dengan Fatihah, hadiah pada Nabi SAW. Nak buat apa pun, kereta baru beli kereta, baca Fatihah. Fatihah bagi Nabi sebenarnya kereta ni aku beli dengan tujuan ikhlas kerana Allah Ta'ala, nak guna untuk ibadah sekian. Niat yang baik, hadiah Fatihah bagi Nabi. Fatihah. Masuk rumah ke apa je permulaan, sebaiknya kita gambarkan dengan niat yang baik, dihadiahkan Fatihah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kan? Okey, hadis Imam Nawawi susun banyak tajuk, tapi dia letak tajuk niat yang pertama sekali. Itu nak sebutnya permulaan apa pun dengan niat. Kalau niat silap, walaupun amalan tu nampak cantik, bagus, tak jadi, akan jadi silap. Pasal niat kita silap. Waktu baru ni, memang bukan baru ni lah, masa musim saya bawa jemaah haji, mula-mula kita cakap di masjid dekat KLA tu, kita kumpul semua jemaah, kan? Jemaah haji. Kebetulan pula flight yang bersama dengan saya tu, satu kapal terbang tu semua jemaah wira sarjana belaga. Dia nak kena kontrol 300 orang lebih, kan? Kecuali 30 orang je syarikat lain, lain semua wira. Jadi kita kumpulkan, tak ceramah panjang, cuma nak bagi tahu kita sebelum mula ni apa tujuan tuan-tuan perempuan pergi haji. Betulkan yang tu dulu. Banyak orang pergi best, nak boleh selfie, boleh tengok tu, boleh tunjuk ke orang balik haji jadi hajar. Tergambar macam-macam lah kita ni pun. Betulkan yang tu dulu. Padam yang tu, istighfar yang tu, bukan tujuan yang tu. Tujuan kita ni perintah Allah, nak laksanakan perintah Allah. Ni sunnah Nabi. Nabi tunjuk kita pergi haji, nak buat taat perintah Allah, nak ikut sunnah Nabi SAW. Betulkan yang ni dulu. Bagi niat tu cantik, barulah perjalanan kita akan jadi baik, insya-Allah. Kalau silap yang ni, akan berlaku kesilapan-kesilapan yang lain. Jadi begitulah Imam Nawawi letak tajuk niat dulu, ikhlas. Niat adalah ikhlas. Okey, dah masa sebelum kita diberi syarat untuk sembahyang jenazah, kita tengok dua apa ayat Al-Quran. Sistem Imam Nawawi, satu tajuk dia mulakan dengan ayat Quran dulu. Walaupun serba sedikit ayat berkaitan tajuk, barulah dia letak hadis-hadis lain. Dia letak tentang niat. Allah Ta'ala berfirman, maka tidaklah diperintahkan kecuali supaya menyembah kepada Allah dengan ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Ikhlas dalam menjalankan agama yang lurus. Wa yuqimus salah, dan mendirikan salat. Wa yu'tuz zakah, menunaikan zakat. Dzalika dinul qayyimah, dan itulah agama yang lurus. Jadi dimulakan dengan sembah Allah dengan ikhlas, sesuai dengan tajuk niat ikhlas. Jadi semua amalan kita, kalau niat ikhlasnya tak ada, terganggu niat tersebut sehingga campur benda-benda yang tak sepatutnya masuk dalam niat,
maka amalan baik, cantik macam mana pun tak ada nilai di sisi Allah Ta'ala. Rugi, sia-sia. Cuma kadang-kadang orang kata tak ikhlas, baik tak usah bagi. Tak ikhlas, baik tak usah buat. Ini salah. Tak ikhlas, buat lagi. Jangan kata tak usah buat lagi. Contoh, kita rasa tadi bagi duit sedekah macam tak ikhlas, kita rasa kita yang bagi ni, buat lagi. Lama-lama akan hindar, lari syaitan kerana istiqamah, maka dikira sebagai ikhlas kita. Dan kita boleh astagfirullah, ya Allah, tadi aku bagi tak ikhlas, ya Allah, minta ampun ya Allah, jadikanlah itu amalan yang ikhlas. Mungkin Allah padam tak ikhlasnya, ganti dengan pahala. Jangan kata tak ikhlas, baik tak usah buat. Salah. Kalau stop, menang syaitan. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanalu taqwa minkum. Ni dalam bab, sebenarnya ayat ni berkaitan dengan bab korban, sembelihan binatang korban. Allah kata yang kamu korban tu daging darahnya tak sampai pun pada Allah, kecuali takwa kamu yang sampai pada Allah. Maksudnya apa? Maksud Allah bukan nak perhati engkau 5 ekor, yang ni 10 ekor, banyak ni lembu gemuk, banyak daging. Bukan yang tu Allah nak nilai. Allah nak tengok hati dulu, ikhlas ke tidak, tambah takwa ke tidak dalam korban tu. Kalau yang tu ikhlas, baru sikit pun, baru kambing yang kurus je pun, pahalanya besar, sebab ikhlasnya bagus. Jadi niat tu penting sangat. Sebab tu kita tak boleh lawan amalan para sahabat, walaupun amalan kita mungkin lebih banyak pada dia orang. Ya ke lebih banyak? Boleh jadi. Contoh, Nabi kata jangan cerca sahabatku walaupun derma sebelah biji tamar. Tak sama pahalanya dengan kamu yang derma emas sebesar gunung. Mungkin dari sudut material, dari sudut amountnya kita lagi banyak, tapi dari sudut nilai ikhlas, nilai cinta yang ada dalam hati tu tak sama. Yang tu menjadikan pahalanya berganda lebih banyak, kan? Kerana ikhlas, sikit pun pahala lebih. Tapi tak ikhlas, banyak pun habaan manthura, habuk yang bertebangan je. Ikhlas. Sebab tu macam mana nak ikhlas? Imam Abu Lays Samarqandi dalam kitabnya sebut, yang pertama sekali mulakan dengan niat kita sebelum buat. Contoh nak main kelas ni, jalan punya jauh, susah lah apa semua. Kalau tak ikhlas, sia-sia. Kalau kita niat kerana Allah Ta'ala, ikut sunnah Nabi, nak belajar ilmu, nak cari jalan syurga, mungkin itu kita tambah niat. Kerana Allah dan sunnah Nabi ni pentinglah. Mana-mana pun kita letak, nak pergi kenduri, nak pergi kerana Allah dan sunnah Nabi. Nak pergi beli barang kedai, kerana nak taat perintah Allah dan ikut sunnah Nabi. Dua ni letaklah tak mana pun. Yang lain tu boleh tambah-tambah lah, kerana Allah dan sunnah Nabi. Maka setiap perjalanan kita daripada rumah, minyak kereta dikira jihad fi sabilillah, penat, lelah, apa segalanya, semua ada nilai pahala. Perjalanan kita tu bergantung pada niat kita. Ya. Ikhlas tadi kan, kalau kita nak memaafkan seorang, niat kita tapi dalam hati dengan kepalanya saya fikir ni, walaupun bukan cakap dah faham, macam mana kita nak bagi betul-betul ikhlas? Memang setan dia tak duduk diam. Kita bagi duit macam ikhlas dia tadi ni, tapi lepas tu ada je fikir, oh aku lagi baik pada orang ni, aku lagi hebat ni, aku lagi banyak ni. Macam itulah, maaf, tapi ada lagi timbul-timbul tu. Istighfar, minta ampun, ya Allah, astagfirullahaladzim, ni syaitan. Syaitan yang datangkan was-was, datangkan ragu-ragu, nak batalkan yang tu, nak bagi rosak yang tadi ni, kan? Istighfar. Tak lari, benda tu memang akan ada. Syaitan akan ada. Tadi di rumah tadi ikhlas kerana Allah dan Rasul dah. Mai sini dah macam nak tunjuk-tunjuk pula, ada riaknya, ada astagfirullah. Itu cara kita padamkan dengan istighfar kepada Allah Ta'ala. Jadi tadi daging sembelih apa semua tak sampai pun. Yang Allah nak tengok takwa ke tidak, ikhlas ke tidak. Takwa tu amalan, natijah daripada amalan. Kita amal ikhlas, sembahyang baik semuanya, jadi takwa. Jadi kalau tak timbul takwa, berarti ada benda itu yang salah. Niat kamu tak betul, amalan kamu tak betul, dan sebagainya. Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhu Allah.
katakanlah jika kamu sekalian merahsiakan sesuatu yang ada dalam hati, atau nak zahirkan, nak cerita bagi orang nampak, apa yang terkandung dalam hatimu, dadamu, nescaya Allah tahu. Jadi nak sebutnya tak payahlah kita nak cerita-cerita. Risiko terbatalnya pahala kita kerana banyak cerita. Oh, saya dah buat tu, buat ni, buat tu, buat ni, jadi riak. Allah kata, kau sembunyi pun Allah tahu. Buat apa nak cerita-cerita? Benda niat sembunyi, simpan. Benda amalan simpan je lah, jangan duk cerita kat orang. Kecuali ada tujuan-tujuan yang lebih besar kebaikannya. Cerita contoh, cerita nak elak pada fitnah, cerita kat orang, okey lah. Orang duk fitnah dia cerita, tak, saya tak buat pun, saya buat yang baik-baik ni. Bolehlah dengan niat-niat yang lebih baik. Maka Allah kata, kalau kamu berdapat rahsiakan, lagi bagus. Allah tahu, tak payah nak rasa macam kadang-kadang kita rasa, oh tak cerita ni, Allah tak tahu. Cerita sikit, tak. Kan? Allah tahu belakang. Okey, itu berkaitan dengan ayat Al-Quran yang diletakkan oleh Imam Nawawi, yang ada kaitan, hubung kaitnya dengan tajuk kita ikhlas. Ya. Tengok hadis. Yang ni hadis selalu kita dengar, innamal a'mal binniat. Cuma dalam hadis ni dia letak sanad tu dan nama-nama yang lebih detail. Antaranya Amirul Mukminin. Bila sebut Amirul Mukminin adalah khalifah. Siapa Amirul Mukminin yang pertama dalam Islam? Bukan Abu Bakar. Abu Bakar lah khalifah pertama. Ya betul, khalifah pertama Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Tapi Amirul Mukminin yang pertama adalah Sayyidina Umar Al-Khattab. Kerana Abu Bakar belum menggelarkan dirinya, belum orang panggil dia dengan Amirul Mukminin, walaupun dia khalifah. Jadi Amirul Mukminin orang pertama yang digelar, dipanggil, letak label panggilan Amirul Mukminin adalah Sayyidina Umar. Dan orang selepasnya, Umar, Osman, Sayyidina Ali, baru Abu Bakar tak. Kalau orang kata Amirul Mukminin Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, salah dari sudut, bukan salah dosanya, tapi sudut sirah tu salah. Berarti dia tak faham sirah. Bukan, Abu Bakar belum digelar sebagai Amirul Mukminin. Tak ada seorang sahabat pun yang panggil Abu Bakar dengan Amirul Mukminin Sayyidina Abu Bakar. Mula daripada Sayyidina Umar Al-Khattab. Amirul Mukminin Abi Hafsin. Tu Abi Hafsin tadi apa dia? Abu tadi kita sebut kunniyah. Hafs bukan nama dia. Dia tak ada anak. Adalah anak dia dipanggil Hafs juga, tapi bukan kerana anak dia ni, sebab anak sulung dia Abdullah. Sepatut Abu Abdullah. Itu Hafsin tu siapa? Hafsin tu salah satu daripada nama-nama singa. Singa. Kalau orang ngaji Arab, singa apa dia hafal? Asadun, singa. Kan? Asad, singa. Ialah tu salah satu nama. Orang Arab ni singa banyak nama. Kan? Asad, Fahad. Fahad apa, Raja Fahad Saudi tu. Nama singa tu. Lais, singa. Lagi Hafs, salah satu nama singa lah. Saya pun tak tahu. Singa bintang, singa apa, jenis singa lah. Kan? Kalau kita harimau kan, harimau bintang, harimau belang, harimau hitam lah. Kan dia? Kumbang, harimau kumbang kan. Hanya itulah lebih kurangnya. Kenapa dipanggil bapa singa? Kerana garangnya dia. Digeruni Sayyidina Umar ni. Ya. Sebab tu digelar dia dengan Abi Hafsin, panggilan dia. Nama dia Umar bin Al-Khattab. Daripada sebelum Islam pun Umar, masuk Islam pun Nabi tak tukar nama dia Umar. Tak sama dengan Abu Bakar. Abu Bakar sebelum Islam nama apa? Semua orang tak tahu. Nak cetik. Nama Abu Bakar sebelum Islamnya Abdul Ka'bah. Abdul hamba. Ka'bah lah, hamba Ka'bah. Nama sebelum Islam. Bila masuk Islam, Nabi tukar nama Abdul Rahman. Sehingga dia dipanggil dengan Abu Bakar. Itu nama dia. Jadi Umar bin Al-Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza ni nama-nama sebelum Islam ni, nama untuk nenek moyang dia yang tak Islam. Sebab tu Abdul Uzza, hamba Uzza. Uzza ni nama berhala. Tapi tak payah tukar lah, sebab memang tak Islam. Bin Riyah bin Abdullah bin
Qurtin bin Razah bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay. Ka'ab bin Lu'ay ni cabang atuk nenek moyang Nabi. Saya tak ingatlah Ka'ab ni yang keberapa. Bin Lu'ay dah sama dengan Nabi, bin Ghalib dah sama dengan keturunan Nabi, sampailah Al-Qurashi Al-Adawi, bangsa dia ada, radhiyallahu anhu qala, tu hadis. Sami'tu, dia kata sami'tu, aku pernah mendengar. Kita kena beza, ada hadis yang mula dengan sami'tu, ada yang mula dengan anin nabi. Tapi selalunya yang lain tu taklah beza. Cuma bila sebut sami'tu, aku dengar, berarti dia sendiri dengar direct langsung dia daripada Nabi. Beza ke yang lain? Beza. Macam Abu Hurairah, banyak hadis dia an. Dia panggil hadis mu'an-an. Hadis yang mula dengan an. Anin Nabi qala. Dia tak kata sami'tu. Maksudnya Nabi bersabda. Okey, apa bezanya? Sama je kita rasa kan. Aku dengar. Ni Nabi bersabda. Dia tak ada perkataan aku dengar tu. Kalau aku dengar, berarti dia sendiri direct langsung daripada mulut Nabi. Kalau dia kata daripada Nabi bersabda, mungkin Abu Hurairah tu dia ambil daripada Abu Bakar. Abu Bakar yang dengar, tapi dia bukan dengar direct langsung dengan Nabi. Dia ambil perkataan Abu Bakar. Abu Bakar kata Nabi cakap. Jadi dia kata Nabi cakap dah cukup. Skip nama Abu Bakar tu. Faham? Yang tu banyak berlaku dalam hadis. Di kalangan sahabat memadai letak satu nama aja. Walaupun bukan semua sahabat dengar langsung daripada Nabi. Ada sahabat ni dia ambil daripada sahabat A. A ambil daripada B. Sahabat juga. Baru jumpa perkataan Nabi. Nabi sabda. Dia ada dua nama sahabat tu. Boleh potong nama sahabat ni, ambil yang sahabat yang ni, yang awal ni. Tapi mesti ketiga-tiga tu sahabat. Ataupun dua tu sahabat. Potong satu atau potong dua. Abu Hurairah langsung qala Rasulullah SAW. Di kalangan sahabat tak apa. Sebab tu Abu Hurairah banyak hadis dia cerita tentang Nabi masa di Mekah, Nabi masa di awal hijrah. Sedangkan dia belum jumpa Nabi lagi waktu tu. Kita kata Abu Hurairah daripada Nabi SAW cerita tentang wahyu turun di Mekah tu, di Gua Hira, turun Iqra. Abu Hurairah dah Islam ke waktu tu? Belum. Jadi dia ambil daripada sahabat yang ni, mungkinlah Abu Bakar punya ke Umar punya cerita. Tapi nama Umar Abu Bakar ni di skip, langsung Abu Hurairah Rasulullah SAW. Boleh, tak salah dan boleh diterima. Sebab apa? Nabi kata semua sahabat aku semua sahabat aku adil belaka. Maksudnya dipercayai belaka. Boleh dipercayai, boleh diterima semua. Jadi tak payah bertikai. Tapi kalau di kalangan tak boleh dia potong nama sahabat. Contoh tadi katalah seorang ni nak solat. Okey, jom kita berhenti kat sini. Wallahu alam. Hadis pertama kita akan baca pada kelas kita nantilah, ya. Dan saya cadangkan yang belum ada kitab Riyadhus Shalihin, silakan beli, simpan hadis-hadis Nabi ni, kitab ni simpan dalam rumah. Buat bacaan kita. Wallahu alam. Subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Taqabbalallah rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.